Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hari ni nak bincang sikit pasal nak react sikit lah tentang perbincangan asbab, beza antara asbab zahir dan asbab ghaib dah. React pada adalah orang buat dalam YouTube, Facebook tu, bukan YouTube, dalam Facebook, grup Facebook tu, tentang jawapan Ustaz Muhaizat terhadap apa yang dikatakan oleh Ustaz Nurus tentang mandat, tentang mandat terhadap cawe tu contohnya. Gitu juga mandat terhadap wali dia. Jadi nak komen sikit lah, nak react sikit lah. Ada perbincangan yang dibincangkan oleh Ustaz Nurus tu ialah tentang bagaimana sufi tasawuf, sufi batini ni telah menjadi ke tok wali dia tu sebagai mandat diberi kuasa oleh Allah SWT ganti kerja Tuhan, sebagaimana contoh saya kata macam cawe tu lah. Tengok sendiri lah lepas ni lah apa yang dikatakan oleh Ustaz Nurus ni. Masalahnya apa yang dijawab oleh Ustaz Muhaizat tu, dia katanya asbab dia. Jadi tok wali ni boleh tolong kerana asbab, kita boleh minta tolong tok wali sebagaimana kita boleh minta tolong atau pengguna asbab dunia zahir ni lah. Macam Nabi SAW sendiri pakai baju besi, pergi dah. Nabi sendiri minta tolong Ansar dan sebagainya lah dalam perjuangan Islamnya. Jadi bolehlah minta tolong dengan tok wali ni, wali apa ahli naubah ke, wali kutub ke, wali dah. Dan pelbagai-bagai istilah wali dah, abdalah, ghaus dah. Jadi boleh minta tolong, sebabnya kita boleh minta tolong manusia biasa, boleh makan panado dah, boleh makan nasi kenyang dah. Jadi benda-benda tu boleh minta tolong ahli naubah, rijalul ghaib tu supalah boleh minta tolong dia katanya. Inilah masalah sufi batini ni. Dia telah menetapkan apa, tok wali ni, wali kutub ni ada sifat-sifat Tuhan, diberi mandat ni. Sebab itulah perbincangan tawasul dimasukkan sama dengan perbincangan istighasah ni. Sedangkan tawasul tu suku lain lah. Tawasul tu minta dengan Allah, tapi dengan berkat, dengan surat rekomen dah, sokongan dah bentuk apa tok wali ke apa lah, nabi ke apa dah. Tapi ni itulah perbincangan tawasul pun gitu juga istilahnya. Masalah macam mana kita nak tahu rekomen nabi ke rekomen tok wali dah. Sedangkan dia mati dah, macam mana kita boleh yakin kita guna apa rekomen tok wali? Sedangkan kalau zaman hidup kita kena jumpa tok OK, YB ke apa, dia saing dah. Dia saing ke apa, ada surat sokongan dia dah. Tiba-tiba kita ni guna nabi, guna tok wali, guna apa ni sebagai surat sokongan kita ni minta Tuhan dah. Pelik juga tu. Tu perbincangan tawasul dah. Tahan lah sikit tawasul ni tak. Minta Tuhan. Masalah istighasah ni suku perbincangan lain. Istighasah ni minta tolong terus dengan benda ghaib, dengan jin, dengan tok wali, dengan rijal ghaib, dengan ahli naubah, dengan wali kutub, wali abdah, wali ghaus. Itulah perbincangan dia dah. Jadi dia beri sifat kehebatan pada tok wali ni. Dia rasa hebat tok wali ni boleh tolong dah, boleh berada banyak tempat dalam satu masa dah. Sebagaimana Nabi Khidir dah. Lepas ni kita nak bincang Nabi Khidir pula dah. Boleh duduk mana-mana dalam satu masa, boleh minta tolong dah. Boleh menunaikan semua hajat makhluk, tak payah minta dengan Tuhan dah. Tuhan beri kuasa mandat kepada wali dah. Dia ada mesyuarat Power Rangers dah. Sebagaimana Ustaz Nurul sebut dah. Ada mesyuarat Power Rangers ni. Dia akan bincang nak urus alam ni dah. Seolah Allah beri kuasa pada tok wali. Semuanya dengan pada dengan izin tok wali lah. Tak payah dia melalui Tuhan dah. Kita kena ingat ini bukan ajaran Asy'ariyah sebenarnya. Saya dah baca kitab-kitab Asy'ariyah, dah mengajar dalam kitab dah. Berapa tahu. Begitu juga lah kalau kita baca kitab-kitab Asy'ariyah yang asal apa dah. Cari punya baca tak jumpa benda ni. Carilah kitab Mu'tabar Asy'ariyah. Benda ni tak ada bicara wali kutub. Keramat tak ada dah, perbincangan ada keramat dah. Itu lah betul dah. Karamah para wali ni kena terima ataupun ada lah. Tapi dalam masalah tok wali ni diangkat sebegitu rupa tidak ada dah.
hanya kita akan jumpa dalam kitab Tasawuf Batiniyah. Ataupun adalah kitab-kitab mutaakhirin Asy'ariyah ni yang terpengaruh dengan Sufi Batini ni, dengan Ibn Arabi dan sebagainya, Ajli ni, adalah beberapa celah. Sikit-sikit lah. Otak kaki lah, tepi-tepi kitab lah, adalah celah-celah sikit lah. Tapi itu bukan sebenar ajaran ajaran Asy'ariyah. Tak apalah. Kita nak bincang apa beza Nasik, Panado dan Ahli Naubah. Sebelum tu kita nak ingat juga dah. Benda-benda sifat-sifat ketahanan ni diberi oleh Syiah asal dia dah. Syiah beri pada kepada Imam 12 dia dah. Kita boleh rujuk kitab Usul Al-Kafi dah, kitab Biharul Anwar. Ada banyaklah kitab-kitab Syiah yang muktabar di sisi mereka tu. Seumpama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyaklah tentang sifat-sifat ketahanan yang ada pada Imam 12 mereka. Dan benda ni bercangkit kepada ahli sunnah. Sebenarnya bukan ahli sunnah lah, tokoh-tokoh sufi. Dan ada setengah pun kata tak, setengah tu memang ada pengaruh Syiah, ada Al-Jili dan sebagainya, ada pengaruh Syiah. Mereka ni Syiah sebenarnya lah. Tak apalah, yang pentingnya ada pengaruh tu masuk dalam sufi yang mengaku sunni, tapi ada unsur-unsur wali kutub, wali abda dan sebagainya masuk, termasuk sekali capu kau lah. Kita nak faham tu, ada unsur-unsur tu dah, jalur-jalur tu dah. Tapi untuk faham isu ni, mari kita bincang apa beza Nasik, Panado dan Ahli Naubah. Rijalul Ghaib ke, wali abda, wali kutub, apa beza dah? Apa masalah ni? Orang-orang ni, Ustaz Mahizat ke siapa-siapa duk bincang seolah-olah sama asbab zahir dan asbab benda-benda ghaib ni. Sebab musabab ghaib, sebab musabab zahir ni sama dah. Jadi masalahnya golongan-golongan ini ia kritik lah. Golongan yang menentang, minta tolong, istighasah, minta hajat dengan orang mati, tok wali. Dan dia katanya orang ni telah menolak hukum asbab musabab. Asatizah, ustaz-ustaz, tok guru hak menentang, minta tolong dengan tok wali ni telah menolak hukum asbab musabab, sebab musabab. Ni seolah tak belajar tauhid lah, tak reti tauhid lah. Sebab musabab ni, hukum sebab musabab ni Allah buat dan kita boleh buat, boleh terima lah sebab musabab dah. Tapi hakikatnya kita terima, hakikatnya Allah yang berkuasa sebenarnya, yang menentukannya dah. Hanya minta tolong dah. Panado kita makan nak susia demi kita tu dengan izin Allah SWT dah. Boboh dengan izin Allah dah. Itulah masalahnya, boboh samanya. Sebab zahir dengan sebab ghaib ni sama je. Kita nak bincang ni beza sebab asbab zahir, sebab musabab zahir dan asbab ghaib atau sebab musabab ghaib ni. Asbab zahir, sebab musabab zahir ni adalah sunnatullah. Sistemnya Allah buat, sistem matematik kita, saintifik kita lah. Jadi Allah telah buat sehingga kita mudah buat kajian mujarabat lah. Cara macam mana mujarabat setengah-setengah sufi ni mudah sangat ni. Dia oyak melalui tok guru dia, kadang-kadang tok guru tu oyak apa anak murid pada tok guru ni cerita ke tambah-tambah dah. Kalau sebab saintifik ni kadang dia perlu lebih eksperimental sikit lah. Dia ada makmal ke apa. Tak apalah, yang pentingnya asbab zahir tu dia eksperimental lah. Dia macam biasalah kita makan kenyang ke apa dah. Dan kita boleh terima dah. Kita minta tolong orang suruh tolong kita dah. Jadi semua tu diterima dan dimaafkan dan dibenarkan. Bahkan ada perbahasan yang kata sunat maulid dah. Ada setengah tu kata wajib dah. Dalam keadaan tertentu dah. Sebab itulah Nabi SAW pakai baju besi nak pergi dah. Dan Nabi kata tak payah pakai baju besi dah. Kalau kira. Tapi Nabi pakai baju besi. Pakai sebab-sebab. Strategi peperangan. Begitu dah strategi dakwah. Perlu pertolongan kaum Ansar dah. Nabi cari tempat perlindungan, cari negara dah. Bukan pakai jadah dah. Demokrasi hara, goni hara dia ni. Tak terlibat satu. Tak cari sebab-sebab. Dia terlibat dah. Nabi cari idea, cari dah. Nabi terima pendapat sahabat untuk gali parit dah. Salman Al-Farisi, Nabi terima pendapat masa perang Badar sahabat tu suruh tukar tempat. Untuk strategi perang ni tak boleh duduk tempat tu. Tempat tu bahaya. Jadi cari tempat yang ada air, sumber air sehingga ada kelebihan pada tentera Islam. Jadi Nabi cari sebab musabab. Di samping berdoa ke apa pun, Nabi tetap mencari sebab musabab, mencari strategi, cari terbaik dah. Masalah ni Ustaz Mahazat ke golongan-golongan lain ni, dia ambil hujah
Nabi, asbab yang zahir Nabi ambil tu sebagai hujah nak ambil asbab ghaib dia. Sebab musabab ghaib ni benda yang tak nampak ni tak. Kenapa dia tak cari Nabi minta tolong rijal ghaib ke Nabi Khidir kan? Kalau Nabi Khidir kata hidup lagi, zaman Nabi Pahlawan ni hidup lagi, kenapa Nabi tak usaha minta tolong Nabi Khidir tak? Ataupun rijal ghaib, ataupun ahli nabah, ataupun nabi-nabi dulu dah minta tolong nabi-nabi dulu ya Ibrahim kau gapo ni mai tolong aku. Tak ada sebut dah. Dah hadir dalam dalil mana dah. Jadi kita nak faham masalah alam ghaib ni tidak seperti alam zahir dah. Alam zahir kita ni dah. Alam ghaib ni ia campur dah. Alam ketahanan, alam Tuhan dah. Alam jin, alam malaikat dah. Alam arwah, alam barzakh ni gapo ni. Yang lain-lain belaka dah. Dah. Alam malaikat lebih ghaib daripada alam jin. Tapi sama-sama alam dah kan. Jadi tukar antara malaikat dan jin dah. Alam jin tu, alam arwah lebih ghaib daripada alam jin sekalipun dah. Jadi benda tu alam Tuhan lagi lah. Ghaib dah lagi. Jadi benda tu campur gaul je. Bila alam ni mudah bercampur ni masyarakat, orang-orang dunia ni, masyarakat manusia dalam dunia tukar kadang-kadang dah. Dia payah nak fikir Tuhan dengan Tuhan ni ghaib tak nampak. Tiba-tiba orang tok nenek dia mati, dia anggap tok nenek dia ni apa boleh campur dengan Tuhan, bergabung dengan Tuhan dan jadi anak buah Tuhan dah. Tuhan kecil lah. Begitulah. Tu masyarakat dunia lah gitulah. Agama gapo-gapo pun. Dah. Begitu juga masalah sufi batin ni yang anggap tok wali mereka ni yang berada dalam alam barzakh ni, alam dinding barzakh ni sekat. Kita tak boleh mudah berhubung mudah-mudah, ya ada cara dia ni. Dah. Nabi malaikat pun nak jumpa Nabi nak turunkan wahyu pun dia kena berubah dah jadi manusia dah gapo dah. Jadi dia kena buat satu sistem yang tertentu sehingga boleh berhubung dengan manusia dah. Sama ada dia jadi alam macam alam zahir. Kadang-kadang Nabi terima wahyu nak masuk alam ghaib sikit kena terima pelan Nabi berat dah. Bunuh gerecing jadi macam satu keberatan lah. Jadi yang lain bukan mudah-mudah nak berhubung dah. Dah. Tapi tok anggap golongan sufi batini ni yang memuja mengagungkan tok guru dia ni. Dia anggap tok guru dia apabila mati tu semakin berkuasa, semakin ada kuasa, semakin boleh menggalas tugas Tuhan dah, boleh pergi mari tiba-tiba dah. Kadang-kadang beribu berjuta tepat boleh ada dalam satu masa dah. Boleh tolong orang ni, boleh tolong orang ni. Mengabulkan hajat daripada manusia yang minta tolong ganti kerja Tuhan dah. Dah. Lebih dapat mengabulkan hajat dari Tuhan dah. Kalau sebut dengan Tuhan ni tak berapa boleh terima hajat. Sebut nama tok wali ni boleh terima hajat. Tu setengah-setengah orang dah. Wallahi ni kalau tak Arab ni wallahi ni mudah tak main-main je dah wallahi watallahi dah sumpah dah. Tapi kalau sebut nama tok wali tak berani dah. Tak berani demi tok wali ni, demi tok guru ni tok wali ni tak berani dah sumpah dah. Jangan anggap Tuhan ni biasa je dah, tak apa dengar dia jauh sangat Tuhan ni. Tok wali dekat duk main big radio je dengar ke Tuhan tok wali ni dah. Tuhan kecil ni tapa ke dia dah. Jadi gitu masalah ni. Jadi bolehlah kita kata ni tok wali ni, tok guru ahli naubah rijal ghaib ni menggalang tugas Tuhan. Kerana terlalu hebat dah. Dia yang alam ghaib ni dia hidup, semakin hidup. Hidup yang lebih hebat daripada hidup dunia dan menggalang tugas Tuhan dah. Itulah masalah dia. Hebat tak hebat sekarang. Hebat cara alam barzah lah. Lalu anggap serupa lah alam zahir ni, alam ghaib ni. Alam barzakh ni, alam dinding ni yang sepatutnya payah nak berhubung antara dunia dan alam zahir, alam ghaib ni. Yang anggap mudah ni. Yang anggap lebih hebat ni. Masalah tok wali tak sibuk ke dengan pertanyaan malaikat ke apa dak. Tok wali hak kita anggap tok wali bila tentu dah. Anggapan kita dah. Ada sahabat pergi bukan main dah. Orang lain kata mati syahid dah. Nabi kata dia ahli neraka. Kena kau bunuh diri dah. Hak kita tak tahu benda ghaib dalam hati perut tok wali pun ada dah. Dunia ni tok wali lah. Dia masuk dalam kubur tak tahu pengsudahan dia suul khatimah ke husnul khatimah kita tak tahu dah. Ada kau tok wali ni sibuk nak cakap orang, diri dia tak sibuk ke tak? Dekat kita ni tak, siapa-siapa pun tak.
Nabi-nabi ke apa punya akan menyesal dah. Dia akan menyesal bendanya. Ada masa sikit tak amal dah. Merugikan masa tu. Setiap perkara tu ada apa atau buat ibadah tapi tidak sempurna pun jadi menyesal tak mudah yang kubur kalau dalam akhirat. Tiba-tiba dia ni nak apa tak wali ni perfect dah, tak cara ke amal dia dah. Tak cara ke orang lain dah. So lagi nikmat kubur. Ada tak wali ke apa duk cara nikmat tu orang mati syahid duk sibuk dan derang dalam syurga. Duk cara kau sibuk lagi duk cara kau orang dalam dunia ni. Nabi Isa AS dah siapa kau orang mensyirikkan dia tak sibuk nak cara orang dalam dunia ni, tak sebut syirik ni dia dah. Siapa anggapnya jadi Tuhan. Nabi Isa pun begitulah jadi Tuhan ni masa hidup. Mula-mula dia mati tak siapa hak Tuhan lagi, lama lepas tu baru timbul jadi untuk bahar-bahar dah. Siapa kau jadi tahap Tuhan Nabi Isa dah. Sebelum tu tidak dah. Berapa tahun 300 Masihi ke berapa 100 Masihi baru dah timbul dah gereja-gereja memutuskan Nabi Isa ni macam Tuhan, 3 dari 1 lah gapo macam-macam perbahasan dia, perdebatan dia dah. Nah, adakah Nabi Isa mari? Nah, nak cara mak dia tak ada nak cara dah. Dia sibuk dengan alai dia mana. Gitulah dah. Oleh itu kalau kita tengok di kubur-kubur orang Jepun, Cina dan lain, kita tengok anak cucu mereka ni kecek kira dah, kecek bobel-bobel kecek untuk nenek mereka kerana anggap kalau ada gambar untuk nenek mereka dah. Dan kecek bobel lah kerana anggap untuk nenek mereka ni lebih berkuasa, lebih hebat, masuk dalam alam ketuhanan dah. Bercampur dengan Tuhan macam-macam dah, boleh minta hajat itulah timbul dah dalam agama lain dah, Hindu, Buddha. Saya tengok orang Jepun ke apa dah. Dia anggap kadang-kadang minta hajat lah dengan mak dia atau nenek dia dah. Begitulah agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Asal Buddha pun tak ada sembuh. Agama asal Buddha ni tak. Dia bukan anggap Buddha tu tak sebagai Tuhan asal-asalnya. Tapi setelah mati lama-lama pengikut-pengikut dia lepas tu kan. Yang anggap Buddha ni semakin bersuasa dah tapak suci Buddha lah macam-macam dah. Dalam cerita Kungfu ke apa timbul habis. Dia berasa hebat ni. Dan anggap ada kuasa ghaib. Ada kuasa Tuhan lah, dituhankan. Sedangkan berhala tu bukan disembuh asal dia, sebagai gambaran saja mereka ni menyembah roh ghaib, minta hajat ada roh ghaib yang bersatu dengan Tuhan mengikut kepercayaan mereka lah masing-masing lah. Bila kita golongan-golongan ni menganggap minta tolong ketika kesulitan ni atau istighasah ni kepada rijal ghaib, pada Tok Wali, Ahli Naubah, Abdul Qadir Jalani dah, atau Tok Wali mana-mana pun, mereka telah menganggap Allah SWT ni tidak lebih mendengar daripada Tok Wali ni. Tuhan tak berapa dengar dah. Connection ni, hubungan dengan Allah ni tak sampai mana dah. Sekat kau Tok Wali dulu dah. Allah pekak kali dah mengikut golongan batiniah dan golongan sufi ni dah. Batiniah ni. Allah atau Allah terus bagi mandat lah. Kuasa Tuhan jadi Tuhan kecil kepada para wali ni sehingga orang minta hajat ke apa dengan Tok Wali, tak payah minta Tuhan. Sedangkan dalam Quran ada sebut wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku dah, maka sesungguhnya aku dekat. Allah suruh jawab katanya Tuhan pasal Tuhan ni dekat, Allah dekat dah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperolehi kebenaran. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 186. Jadi Allah kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Dia tak ada sebut sini dalam Quran berdoa kepada Tok Wali, minta hajat kepada Tok Wali. Sulit-sulit kat parut kat nak minta tolong dengan Tok Wali lah dah. Jin mana, kuasa iblis mana dah. Tak payah minta dah. Dah suruh minta Tuhan je. Dalam ayat ni menunjukkan Allah ni lagi dekat daripada jin, alam roh. Tok Wali ke apa, Allah yang paling dekat. Tiba-tiba kita berbuat Tok Wali dekat, Tuhan ni jauh, tak apa dengar pekak Tuhan ni nak. Ini masalah golongan-golongan batiniah, golongan Syiah dia, madak ya Husain, madak ya Rasulullah, madak ke apa ni. Inilah isu sebenar, isu mandat yang dikatakan diserahkan oleh Tuhan kepada Tok Wali, kononnya dari pemahaman singkat, mikir singkat ni. Ikut hawa nafsu para sufi batini ni lah. Ini dah ditentang kuat oleh para tokoh sufi ahli sunni sunnah, tokoh sufi sunni bang. Amat dah. Abdul Qadir Jalani sendiri tokoh sunni walaupun ada lah perkara bid'ah buat tu, tapi dia ni banyak lah mempertahankan sunnah juga dah.
Adalah ibadah amal itu biasa nak kan. Tapi akidah tu memang tidak ajak kepada menuhankan dia sebenarnya. Okey, isu khawarij pula. Ada apabila orang kritik, ada asatizah, ada ustaz, ada tok guru hak kritik benda-benda minta hajat, minta tolong daripada tok wali ni. Rijal ghaib ni dia sebut pula isu khawarij. Orang yang ketegur ni dia kira khawarij ya, mengkafirkan orang mudah dah ada. Menyesatkan orang mudah yang kata dah. Khawarij ni kita ni ingat benda ni hanya sebenarnya berlaku pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Inilah yang sifat tak Nabi ayat tu ada pada orang golongan khawarij sungguhnya pada zaman Ali. Cuma ada sifat-sifat yang banyaklah lagi dihuraikan dalam hadis-hadis ni oleh ulama-ulama ni. Jadi masalahnya ramai juga jadikan khawarij ni sebagai tuduhan lah. Contohnya tuduh pada Wahabi yang kata nak pada botok laga pun lepas tu bunuh orang laga pun. Lepas tu ada juga tuduh pada politik dia. Golongan politik yang berlabel Islam ni nak. Betul ke tidak dah? Nak kata khawarij betul tidak betul dah. Pasal khawarij ni dia ada sifat yang banyak, bukan sifat sejenis sifat kat berat lah. Sama-sama botok, sama-sama berjanggut kat. Habis lah. Bukan gitu kaedah dia dah. Cumanya lah kena ingat sifat-sifat khawarij tu kena ingat. Tapi isu ni bukan khawarij. Benda ni salah dah. Nah. Isu sebenarnya bukan isu khawarij tak khawarij. Betul ke tak betul ni cara minta tolong dengan tok wali rijal ghaib ni. Syirik ke tak syirik dah. Isteri tak isteri ni lagi kira tak. Tu bicara suku dah. Biar tentu dulu tidak syirik. Kalau boleh kata ekstrem ni betul. Kita bahan-bahan ni kaedahnya memang betul. Tu kaedahnya minta tolong asbab ghaib ni tidak boleh sama dengan asbab zahir. Asbab ghaib ni ia campur dengan unsur-unsur ketuhanan. Unsur ala ghaib ni ia boleh jadi syirik. Jadi boleh tukar antara Allah SWT dengan jin, dengan rijal ghaib, dengan tok wali, arwah-arwah tok wali ni. Jadi tak boleh isu yang berlain ni, isu jangan nak bincang khawarij. Khawarij ni ngesuk-ngesuk, ngelah-ngelah dah. Apabila tak boleh nak jawab molek isu ni, lorak gila pasal isu khawarij, tu nak lagi isu lah dah. Jadi orang kita dah nasihat saya pada orang awam kapur ni nak carilah jalan selamat dah. Jangan terjun kepada benda khilaf atau kepada syirik ataupun ada kata syirik atau tidak. Kita kapun kalau ada ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, tinggal dulu dah, tawakuf. Tak usah buat takut syirik dah. Gitu dah. Bukan buat dulu dah. Kalau kita ikut banyak cara dalam ibadah dan minta tolong ni, kita ambil sunnah Nabi. Nabi dah ajar minta tolong Tuhan. Tak ada jumpa tu minta tolong dengan jin, dengan gapo, dengan malaikat, dengan rijal ghaib dah. Jadi minta tolong dengan jin. Adalah beberapa riwayat tu dah diperbahaskan kekuatannya dah. Tu pun kalau minta tolong pun kita tengok dia macam suruh. Bukan jadi hamba dia, bukan puja agung rasa kecil perut. Rasa kita debel dengan rasa kita ni hebat, baru suruh malaikat, suruh jin kan. Bukan dengan keadaan kita lembek, merintih. Seolah jin atau malaikat atau rijal ghaib ataupun tok wali ni hebat, kita rasa lembek, baru minta tolong. Rasa dia agung. Dia yang mengagung, kita akak tinggi tok wali tu. Dia sama level, dia seolah tukar Allah SWT. Tak boleh gitu. Kalau kita mengaruh jin sekat nate aku dah, ada riwayat dah. Ataupun mung ni sekat pasal kita ni duduk kapal jin dah. Tempat tak ada orang dah. Lautan gapo banyak jin daripada manusia. Kita pula seolah kita ni jin pula alam zahir. Banyak dah apa dia dah. Kita suruh jin, bukan kita minta tupai lalu minta tupai lalu tu ambo takut ni, ambo nak lalu ni, minta tupai lalu, kita merendahkan diri kepada jin pun besar diri dah. Tapi kalau kita suruh apa mungkin sekat nate aku ni lagi, ada perbahasa dah, tapi nampak tidaklah nampak pengagungan dah kalau kita terima lah jadi tu dah. Dah. Jadi janganlah kita sama. Jangan rasa kecil, jangan rasa membesarkan. Masalah utama sebelum minta hajat dengan tok wali ni, tok guru jin ke apa ni, membesarkan alam arwah nah. Membesarkan tok wali, tok guru tu menyebabkan semacam Tuhan, hak Tuhan dah. Soalan Tuhan tak apa dengar ada doa-doa ni. Dah. Soalan penghambaan kepada Tuhan dah. Tok wali ni macam Tuhan, hamba dah. Kita ni kecil perut minta tolong seolah-olah merintih, merasa kecil perut dah. Hebat tok wali ni, hebat tok wali ni. Sampai kita ni hina diri. Kita ni alam zahir jadi hina di alam ghaib. Dah. Kalau alam ghaib tu Tuhan tak apa, alam ghaib ni jin dah, tok wali, tu masalah.
Nabi Sulaiman tu suruh jin tu tak apalah, dia suruh dengan keadaan dia besar diri, dia hebat. Sehingga jin takut tu. Nak bedah ke Nabi Sulaiman tu kecil perut jin dia. Tu tak apalah. Gagah Nabi Sulaiman. Lah ni kita berasa gagah Tok Wali. Tak boleh lah. Jadi Tok Wali tu seolah Tuhan ketua ke tak. Manusia ni dia hamba dia. Itulah masalah kubur besar. Dia rasa Tok Wali hebat dia. Firaunnya besar piramid dah. Dah. Lepas tu Taj Mahal pun tak ada membesarkan bini dia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lari dan membesarkan kuburnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu telah menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubna 'ala al-qabr. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah daripada membuat binaan atas kubur. Riwayat Imam Najah dengan sanad yang sahih dah. Buat binaan buat kubur besar ni haram ni Nabi hu lah gapo ni kagaklah. Sama banyak kagak bertentangan dengan hadis Nabi dah. Al-Jabir radhiyallahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yujassus al-qabr ay yaq'uda alaihi ay yubna alaihi rawahu Muslim. Rasulullah menegah dari melapisi kubur, cat kubur dengan kapur putih lah tak. Kapur putih ni macam cat macam lah. Jadi duduk di atas kubur. Dan dari membuat binaan di atas kubur dah. Blender ke apa tak boleh berlaku dah tu dah. Riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu. Wallahu alam, insya-Allah kita dapat faham perbahasan ni. Bezakanlah sebab musabab zahir dengan sebab musabab ghaib. Jangan sama ke dah. Sebab ahli ghaib ni dia campur dah. Ahli Tuhan gapo jadi dia ada tasyabuh, dia ada campur gaul, jadi boleh tukar dah. Jadi kalau kita tukar kat bahayalah, masuk takut jadi syirik dah. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati dan mengelakkan dah. Walaupun ada setengah kata boleh tak boleh pun, kita ni orang kafir, kita ke bodoh. Jangan nak lebih-lebih hak daripada batas Al-Quran dan Sunnah. Pada hak tu dan selamat. Tentu selamat dah ikut Al-Quran Sunnah. Hak lebih hak daripada tu, bahaya lalu dah. Ada kata syirik, ada kata tak. Nah, kalau kita tengok keadaan serupa dengan orang kafir nah. Menganggap alam arwah, alam roh ni seolah alam ketuhanan ni boleh minta hajat dah. Dia jadi serupa dah. Jadi lebih kuat alam roh daripada alam zahir dah. Dia hidup, kita zahir ni hidup lebih lembek, lebih tidak berkuasa daripada orang yang mati dari kubur dah. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah besar dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.